بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah taala memberi hidayah, memberi taufik kepada kita untuk sama-sama kita hadir pada malam ini. Dan jazakallahu khairal jaza, terima kasih banyak-banyak kepada ahli jawatan kuasa masjid yang masih menjemput saya pada malam ini untuk sama-sama kita memenuhi antara maghrib dan isyak ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang boleh diperkatakan, segala kebaikan, apa jua kebaikan yang boleh kita kata, yang boleh kita buat, yang boleh kita ungkapkan. Katalah, ungkapkanlah, bagi tahulah segala kebaikan yang ada. Kerana kehidupan kita tidak lama, perjalanan hidup kita tidak lama, umur kita tidak lama. Dan Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaan Dia. Apa yang berlaku kepada kita baru-baru ini, satu kekuasaan yang sangat luar biasa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang tak tergambar pun di fikiran akal kita, yang tak terfikir pun di benak hati kita. Tapi Allah Ta'ala boleh melakukan dengan kekuasaannya segala-galanya berubah dengan sekelip mata, tanpa ada isyarat dan sebagainya. Maka itulah petanda sedikit yang Allah Ta'ala bagi petanda kepada kita, nak menunjukkan kekuasaannya. Dia boleh menghancurkan dunia, dia boleh menghilangkan dunia, dia boleh mematikan dan menghidupkan seorang dengan sekelip mata. Mudah-mudahan ada hikmah, iktibar, pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang menimpa pada kita baru-baru ini. Mudah-mudahannya meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung pengajian kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Hussein Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab para alim ulama, inilah antara wasilah untuk kita mendapat redanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta cara untuk kita memperolehi ibadat seperti ibadat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi sambungan kita pada malam ini ialah pada muka surat berapa dah? 20 muka surat 20. Faslun tu, dan sunat kemudian daripada memberi salam, ya. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin.
Kata musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 20. Ada belakang surat 20. Faslun, dan sunat kemudian daripada memberi salamnya seseorang, meletakkan sunat apa? Meletakkan akan tapak tangan kanannya seseorang ataupun musalli ataupun orang yang sembahyang atas ubun-ubunnya seseorang, dan sunat membaca padanya Allahumma zhab 'annil hamma wal hazan. Ni. Dan sunat kemudian daripada memberi salam, kita dah menyatakan dan membincangkan tentang rukun-rukun sembahyang, dan alhamdulillah dah lengkap dah, habis dah rukun sembahyang. Mudah-mudahan kita mendapat sembahyang yang sempurna, mudah-mudahannya. Start daripada berdiri betul, takbiratul ihram, niat, membaca Fatihah dan sebagainya, sampai ke salam. Masuk je salam, habis salam kita pun PKP terus. Itu. Ni alhamdulillah kita sambung, habis dah rukun. Rukun sembahyang sudah habis. Ini nak masuk tentang sunat-sunat selepas daripada kita sembahyang. Maka dia kata, dan sunat kemudian daripada memberi salam. Sunat kemudian daripada memberi salamnya seorang, meletakkan akan tapak tangannya seorang, tapak tangan kanannya seorang musalli ataupun orang semayang atas ubun-ubunnya seorang. Angkat tangan dia, letak ke atas ni. Tu. Bila tu? Selepas memberi salam. Ini sunatlah, sunat. Hak rukun last sekali memberi salam. Kemudian tertib lah. Anda kata sunat. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma zhab 'annil hamma wal hazan. Salah. Allahumma inni a'udzubika min, Allahumma inni as'aluka. Tak ingat dah. Ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu. Baik, itu bagi salam kita. Itu wajib last sekali dalam rukun sembahyang. Kemudian hak dia kata di sini, sunat meletakkan akan tapak tangan kanannya seorang atas ubun-ubun. Tak sini. Bukan suruh tak belakang ni. Tak di sini. Kemudian dan sunat membaca padanya Allahumma zhab 'annil hamma wal hazan. Baca sambil-sambil sapu. Letak sini bukan tak sini baca lalu tak. Sambil-sambil sapu. Allahumma zhab 'annil hamma wal hazan. Tu. Dalam kitab I'anatul Talibin dia menyebut riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kitab Azkar pun ada, bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajhahu bi yadihi al-yumna. Apabila selesainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila selesai sembahyangnya Nabi, masaha wajhahu, menyapulah ia Nabi akan wajahnya, bi yadihi al-yumna, dengan tangannya yang kanan. Nak kata sunat sapu muka dengan tangan yang kanan. Bila? Selepas memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sunat. Bukan wajib sunat. Tak sini. Allahumma zhab 'annil hamma wal hazan. Begitu. Adapun dalam kitab I'anah dia menyebut summa qala asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim Allahumma zhab 'annil hamma wal hazan. Boleh juga kita baca asyhadu an la, kalau kita jumpa dalam buku-buku sebut tak tangan di ubun-ubun dan sapu muka sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim Allahumma zhab 'annil hamma wal hazan. Betul juga. Dalam kitab Al-Azkar bagi Imam An-Nawawi, dalam kitab I'anatul Talibin pun begitu juga. Adapun dalam kitab Musalli, tak jauhi kita. Kitab Musalli, kalau tak dalam kitab Musalli, dia kata bila letak tangan sini baca bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim Allahumma zhab 'annil hamma wal hazan.
Mana boleh belaka lah. Tak? Tu. Nak baca dalam kitab kita ni tak ada bismillah, tak ada asyhadu an la ilaha, tak ada. Dia ringkas je. Mana? Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Tu. Bermakna kalau kata Allahumma zahab annil hamma wal hazan pun boleh juga. Baca asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim. Allahumma zahab annil hamma wal hazan boleh juga. Baca bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Semua ada Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Apa makna dia? Ya Allah, ya Tuhanku, hilangkanlah daripada aku ini akan duka cita dan keluh kesah. Nah, sebab apa kita minta Allah Ta'ala hilangkan keluh kesah dan duka cita kita pada ketika kita sapu muka? Maka kata ulama, kerana disunatkan demikian, kerana keluh kesah kita nampaknya di muka. Tak? Gua mana mu ni? Tak? Tak ada duit. Tak ada duit, nampak di muka. Tak? Orang tak kebek, orang tak buka dompet kita. Tak ada duit. Oh, patutlah keluh kesah. Tak? Tak? Tengok muka orang tahu dah. Tengok muka. Tak? Nampak sedih muka dia ni. Nampaknya di muka. Maka hilangkanlah duka cita aku. Yang berada pada aku ini, seolah-olah begitu. Yang mana duka cita aku ini nampaknya di mukaku ini. Maka kita baca Allahumma zahab, ya Allah, hilangkanlah anni daripada aku hamma, akan duka cita, wal hazan, dan kesedihan, keluh kesah. Tu. Sunat begitu dah, sunat. Baik. Kita buatlah. Dalam kitab I'anah ada, dalam kitab Azkar ada, bagi Imam Nawawi ada, kitab Musalli ada, kitab Hidayatus Sabiyan ada, kitab Bajuri ada. Banyak kitab-kitab para alim ulama yang menyebut tentang sunat menyapu muka. Tak? Tutup kita ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun. Tak? Mana tak sapu muka? Tak ada hadis. Tak? Allah. Alim kita daripada para alim ulama. Tak? Saya pernah pergi satu masjid. Sebut tu lah senang masjidnya. Tak sebut pun orang tahu dah. Masjid di Kuala Perlis, negeri Perlis, semua orang tahu macam mana keadaan negeri Perlis. Buktinya dan sebagainya. Kuala Perlis, lagi masjid di Kuala Perlis, menunggu nak naik feri pergi Langkawi, nak semayang di Kuala Perlis. Semayang di Kuala Perlis, masjid tepi laut tu. Semayang, siap semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dia diam. Tengok ke depan, diam. Tengok. Tok Imam tak ada ah. Tak ada dah Tok Imam. Dia bangun tu masuk dalam bilik, tutup pintu. Senyap. Begitu cara dia. Sapu muka pun tidak, wirid-wirid pun tidak, semua tak ada. Baik. Begitu ke cara Nabi? Begitu ke digembur-gemburkan cara Nabi? Begitu ke? Nabi begitu malas sekali ke? Tak nak wirid, tak nak zikir dan sebagainya, istighfar sepatah pun tidak. Begitu ke cara Nabi? Tu. Maka tak payahlah. Biar kita tak kerti hadis, tak apa, kita ikut para alim ulama yang mereka ini sangat-sangat alim, sangat-sangat tahu tentang hadis. Kita baca kita jauh-jauhi, tak ada masalah. Walaupun kita tak kerti hadis, tak ada masalah. Kan kita berdosa tak kerti hadis, tak. Baik. Maka dia kata sini, dan sunat kemudian daripada memberi salam meletakkan akan tapak tangan kanannya, tak tangan kanan. Atas ubun-ubun sini. Tak belakang. Sampai sini. Lajak pula. Tak sini je. Dan sunat membaca padanya Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Begitu. Ketika sapu muka. Baik, sunatlah. Kalau dia tak buat, tak membatalkan sembahyang. Nak kata para alim ulama buat, dan orang buat, kita jangan marah. Kita tak tahu dia ambil pada mana, itu lain cerita. Lain cerita. Kita tanya dia dan sebagainya, ambil pada mana nak membuat ni. Baik. Kemudian sunat ia seorang membaca beberapa wirid ini. Kemudian sunat ia membaca, ia seorang musallilah membaca beberapa wirid ini, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Kemudian membaca astaghfirullahalazim 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagus kitab ni. Dia cerita sekali dengan wirid. Wirid bermakna ulama-ulama dulu memang berwirid lepas sembahyang. Itulah juga cara
cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadis dan disebut dalam kitab oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, dalam kitab Baijuri, kita tengok sikit tadi sebut wa yusannu ay yajlisa ba'da as-salati liyatiya bizikri wad du'a'i al-walidaini ba'da as-salati lianna taraka zalika jafwatun bainal 'abdi wa rabbih wa lianna ad-du'a mustajabun ba'da as-salati. Apa kata dia? Wa yusannu ay yajlisa ba'da as-salati, disunatkan bahawa duduk selepas sembahyang. Jangan gaduh duk bangun. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun selalu. Gaduh nak ke mana? Tak, duduk dulu. Duduk dulu sekejap. Bukan sampai setengah jam tak. Tak. Duduk dulu. Liya'tiya bizikri, supaya boleh datangkan dengan zikir. Wa du'ai, dan doa-doa. Zikir dulu, doa dulu selepas sembahyang. Nah, tu. Al-walidaini, yang datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak zikir. Nah, banyak zikir. Adanya zikir, cara Nabi sebut siapa membaca ayat kursi lepas sembahyang, ini kelebihan dia. Ada Nabi sebut siapa membaca qul huwallah selepas sembahyang, ini kelebihan dia. Ada siapa membaca amanar rasul, ini kelebihan dia. Ada siapa membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada Nabi sebut dalam hadis. Nah, ada Nabi sebut tentang siapa membaca Allahumma ajirna minan nar, ataupun Allahumma ajirni minan nar, kelebihan dia ada. Nah, banyak sangat hadisnya. Cuma Nabi tak sebut siapa membaca wirid selepas sembahyang, tak sebut gitu. Nah, cuma Nabi menyebutkan kelebihan baca surah ni, kelebihan baca ayat ni, kelebihan baca zikir ini selepas sembahyang. Maka dihimpunkan oleh para alim ulama, himpun, dia disusun untuk memudahkan kepada orang yang sembahyang untuk membaca. Maka kita membaca walaupun kita tak tahu hadis pada mana, tak tahu. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Mana hadisnya? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Mana hadisnya? Walaupun kita tak tahu mana hadisnya dan sebagainya, tak ada masalah. Bukan wajib tahu hadis. Wajib ke tahu hadis? Tak wajib tahu hadis. Baik. Tapi ulama yang menyusun daripada hadis-hadis dah, maka apabila kita baca, segala kelebihan-kelebihan itu kita dapat. Maka dia kata disunatkan bahawa duduk selepas sembahyang liya'tiya bizikri wa du'ai al-walidaini ba'da as-salah lianna taraka zalika, kerana bahawasanya meninggalkan demikian itu, meninggalkan wirid selepas sembahyang, meninggalkan berdoa selepas sembahyang, jafwatun bainal 'abdi wa rabbih, suatu kurang ajar orang panggil, suatu kekerasan. Ini dalam kitab Bajuri, satu jafwatun, satu kekerasan, kerah hati. Buruk adab, tak ada akhlak, kurang ajar betul dia ni, seolah-olah begitu. Bainal 'abdi wa rabbih, di antara Tuhannya, di antara dia dan Tuhannya, di antara seorang hamba dan Tuhannya. Menunjukkan dia tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Assalamualaikum, bangun selalu. Mana doanya, mana wiridnya, mana istighfarnya. Allah belagak sungguh. Seolah-olahnya begitu. Ini dalam kitab Bajuri Ibn Qasim menyebut wali anna doa mustajabun ba'da salah, dan bahawasanya doa selepas daripada sembahyang ini sangat-sangat mustajab. Apa salahnya kita angkat sekejap doa? Sekurang-kurangnya doa yang paling elok sekali ialah minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. So kurang-kurangnya begitu, apa dah? Tu. Dalam kitab I'anatul Talibin saya nak baca sikit. Dalam kitab I'anatul Talibin dia kata faedatun, ni panjang sikit. Faedatun ukhra, satu faedah yang lain. Ni bukan tentang wirid. Apa kelebihan kita duk wirid selepas sembahyang ni? Zakar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dalam kitab ini ada, dalam kitab Jauharul Mawhub pun ada juga. Dalam kitab I'anatul Talibin pun ada juga. Bahasa Arab lah. Kalau kita nak tengok bahasa Arab, dalam kitab I'anatul Talibin. Ni saya bawa ni, I'anatul Talibin. Dikarang oleh Syekh Muhammad Bakri Syattar, seorang ulama
dan di pondok-pondok memang sentiasa baca yang Anatul Talibin bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Dalam kita, kalau kita nak tengok dalam kitab Jawi, Jauharul Mawhub, Jauharul Mawhub, Serumi ada, Jawi ada, memang jelas menyatakan tentang faedah kelebihan berzikir dan berwirid selepas daripada sembahyang. Maka di antaranya kalau kita yang Anah sebut, Zakar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, telah menyebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabihil musamma bid-dilalati 'ala Allah 'azza wa jalla, dalam kitabnya an Sayyidi Abil Abbas Khidir, daripada penghulu daripada Sayyidina Abil Abbas. Siapa dia? Khidir, Nabi Khidir. Nabi Khidir an nabiyina, daripada nabi kita, alaihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin assalamu, di atas nabi kita dan di atas Nabi Khidir dan sekalian nabi-nabi, kesejahteraan atas mereka itu. Annahu, bahawasnya Khidir, qala, berkatalah ia Khidir, sa'altu arba'ina wa 'ishrina alfa nabiyyin, aku bertanya daripada arba'atun 4 wa 'ishrin dan 24 alfa nabiyyin, ribu nabi, 24,000 nabi-nabi. Kata Nabi Khidir, Nabi Khidir ni umurnya panjang. Nah, dalam kitab Bajurid Ibn Qasim menyebut siapa yang mengetahui nama asal Nabi Khidir, maka dia ni layak memasuki syurga Allah Ta'ala. Tu. Kerana mengetahui nama orang yang baik, tentulah daripada kalangan orang yang baik. Siapa nama sebenar dia? Bulya Ibnu Malkan. Nama Nabi Khidir ini Bulya ataupun Balya Ibnu Malkan. Baik, Nabi Khidir alaihi salam, dia bertemu dengan 24,000 nabi. Memang umur dia panjang, sampai Nabi Muhammad wafat pun dia belum wafat. Kata orangnya sampai sekarang pun masih ada Nabi Khidir. Memang masih ada. Tak, sampai turun Imam Mahdi pun dia akan masih ada Nabi Khidir nanti. Maka dia bertemu dengan 24,000 nabi. Nabi ni ramai. Nabi ni ramai. 124,000 orang nabi. Nabi-nabi lah. Yang wajib kita tahu 25 orang saja. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu wajib diketahui. Sekarang ini tersebut dalam Al-Quran, wajib kita tahu. Adapun nabi sebanyak-banyak, rasul semuanya 313 orang. Dan kita ulama. Nabi banyak mana? Nabi ada sekati 2 laksa. Mana 124,000 orang. Yang bertemu orang dengan Nabi Khidir 24,000 orang. Kata Nabi Khidir, aku bertemu dengan Nabi 24,000 orang nabi. Anistimali syai'in ya'manul 'abda bihi min salbil iman. Apakah suatu yang mengamankan seorang itu daripada tercabut iman? Apakah suatu amalan yang menjaga seorang itu daripada tercabut iman dia? Apatah lagi dekat-dekat nak mati. Keimanan kita itulah yang paling penting sekali, jangan sampai tercabut. Apakah amalan yang boleh menyelamatkan seorang itu daripada tercabut iman? Bermakna iman dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Falam yujibni ahadan, maka tak dijawab akan daku oleh seorang pun minhum, daripada mereka itu. Tak ada nabi-nabi hak jawab, tak ada. Semua tak boleh jawab belaka. 24,000 orang nabi semua tak boleh jawab. Hatta istama'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu an zalika, maka aku bertanya tentang demikian. Faqala, dia pun bertemu dengan Nabi Muhammad, bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah amalan yang boleh menyelamatkan seorang daripada tercabut iman? Iman kita ni paling mahal sekali. Tak ada iman, na'udzubillah min zalik. Baik. Faqala, maka berkatalah ia Nabi, hatta as'ala Jibril alaihi salam. Nanti dulu aku nak tanya Jibril dulu. Dia kata nanti aku nak tanya Jibril dulu. Apakah amalan yang boleh terselamat seorang daripada tercabut iman? Dia pun tanya pada Jibril. Fasa'alahu an zalika, maka bertanyalah ia Nabi akannya Jibril daripada demikian itu. Dia pun tanya pada Jibril. Faqala, maka berkatalah Jibril, hatta as'ala rabbil izzati an zalika. Nanti dulu aku pun tak berani jawab juga. Nanti aku tanya kepada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Nanti aku tanya pada Allah Ta'ala dulu. Fasa'ala rabbil izzati, fasa'ala rabbal izzati, maka bertanyalah ia Jibril akan Tuhan
anzalika, daripada demikian itu. Faqala Allah azza wa jalla, bila Jibril tanya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, man wazaba ala qiraati ayatul kursi wa amana rasul, siapa yang mengekali atas membaca ayat kursi dan amanah rasul, ayat kursi lah. Nah, ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis. Kemudian amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai habis. Enggak? Tu. Ini kalau di pondok-pondok dibaca sampai habis. Di masjid-masjid tak tahulah. Enggak, sampai ke mana? Ayat kursi subhanallah lalu ke? Enggak. Kalau kebiasaan di pondok-pondok dibaca sampai habis. Sampai bighairi hisab, habis. Kerana dalam hadis ni pun sebut begitu. Dan amanah rasul sampai habis, wa syahidallah sampai ila qauli al-islam, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Kemudian wa qulillahumma malikal mulk ila qaulihi bighairi hisab, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrij, sampai bighairi hisab, habis. Tu. Wa suratul ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad, habis. Wal mu'awwadhataini, na'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbin nas, wal fatihah, dan fatihah akiba kulli salatin, mengiringi tiap-tiap sembahyang. Mengiringi maknanya selepas sembahyang baca tu. Ammana min salbil iman, nescaya amanlah, sejahteralah, selamatlah, terjagalah daripada tercabut iman dia. Ini antara kelebihan yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar ialah bila seorang itu boleh menjaga iman dia sehingga dia meninggal dunia bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan seorang itu beriman dengan Allah Ta'ala. Itu kelebihan, antara kelebihan dia. Itu lebih pada pahala lagi. Tak guna kalau pahala banyak tercabut iman. Tak guna amalan banyak tapi tercabut iman. Tak berguna sedekah banyak tapi tercabut iman, tak berguna. Yang paling penting sekali ialah iman. Bila ada iman, walau sebesar zarah sekalipun kebajikan kita akan ditimbang, dihitung, dibalas dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala, walaupun sedikit amalan kita. Maka pentingnya iman. Maka nak jaga iman, di antaranya ialah menjaga wirid selepas sembahyang. Itu kelebihan dia. Baik. Habis tu. Maka bacalah wirid, walaupun pendek tak apa dah. Walaupun pendek tak apa, tak ada masalah. Sekadar yang kita mampulah. Kalau di masjid buatlah panjang sikit. Kalau subuh ada zikir la ilaha illallah dan sebagainya, buatlah panjang sikit. Tu. Baik, itu kelebihan. Kelebihan wirid dan zikir selepas sembahyang. Maka dia kata, sama kita, kemudian sunat ia seorang membaca beberapa wirid ini, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Ni selalunya kita baca di antara habis tahmid nak masuk takbir. Habis alhamdulillah 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 alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar Allahu akbar. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sampai ke orang-orang muda sekarang jadi imam, tak ada dah semua tu. Subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah, tak ada dah. Subhanallahil azim ala, tak ada dah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Nak cepat belaka. Saya pun gitu juga. Nak cepat belaka dah. Padahal itulah di antara yang dianjurkan oleh ulama. Macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar Allahu akbar. Tu. Sini letak awal lagi. Mana? Alhamdulillahirabbil alamin, lepas bagi salam. Sapu muka, baca Allahumma zahab 'anil hamma wal hazan.
ataupun Allahumma dham annil amma wal ahzan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal. Kemudian membaca astaghfirullahal azim boleh juga. Nah, ada riwayat yang lain dan ada kitab yang lain mengambil baca alhamdulillahirabbil alamin ala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira astaghfirullahal azim. Lalu kita buat gitu kan. Tu ada riwayat yang lain. Nah, ada juga Nabi membaca pembagi salam, siap bagi salam sapu muka, baca alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa hiya min a'zamin ni'am wa kafa biha min ni'mah. Gitu. Tu amantu billahi al-wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwah alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa hiya min a'zamin ni'am wa kafa biha min ni'mah. Kemudian baru baca alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Kemudian barulah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu. Kemudian dia kata astaghfirullahal azim 3 kali. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Habiskan boleh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu. Kemudian Allahumma antas salam, langkah jauh. Kemudian Allahumma antas salam. Selalu kita baca lepas astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Molek juga, tak ada masalah. Nah, baca maghrib dan subuh baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maghrib dan subuh. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maghrib dan subuh baca 7 kali, waktu-waktu lain baca 3 kali. Nah, biasa kita buat gitulah. Tak apa, tak ada masalah. Tu. Kerana dalam hadis menyebut iza sallaitas subha, iza sallaitas subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas. Apabila sembahyang engkau akan sembahyang subuh, qabla an faqul, maka baca olehmu, qabla an takallama ahadan minan nas, sebelum kamu bercakap-cakap dengan seorang daripada manusia. Sebelum kamu cakap dengan orang, baca dulu. Nah, baca apa? Allahumma ajirna minan nar 7 marratin, 7 kali baca sembahyang subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 marratin, 7 kali. Fa innaka in mutta fi yaumika zalika kataballahu laka jiwaran minan nar. Maka bahawasanya engkau in mutta min yaumika, jika engkau mati pada hari engkau itu, kataballahu laka jiwaran minan nar, Allah Ta'ala menulis engkau di antara orang yang dilepaskan daripada neraka. Rabbana Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhilah aku daripada neraka ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, jauhilah aku daripada neraka ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, jauhilah aku daripada neraka ya Allah. Nah, neraka ni jangan main neraka. Nah, orang sekarang ni buat main-main neraka, buat main-main. Nah, tak apa, neraka masuk sekejap aja, tengok. Nah, jangan buat main. Tu. Nabi kata, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Biar ada perasaan takut ke neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Nah, bersani je. Nah, bersani lah kata. Bersani itu sebiji dah biji tamar. Sebelah biji tamar. Sebelah biji tamar tu biar ada rasa takut nak ke neraka, walaupun sedikit biar ada rasa takut ke neraka. Jangan awak main neraka. Enggak. Tu. Ni aku nak selamatkanmu daripada neraka ni. Kubur masing-masing. Kubur sedap. Memanglah, siapa nak kubur dengan awak? Memang saya tak nak lah. Enggak. Kubur masing-masing. Jangan kata gitu. Enggak. Sayyidina Umar bila nampak kubur menangis. Nangis dia. Enggak. Orang tanya dia, "Apa Nabi cerita neraka, syurga, mu tak nangis?" Nak cerita azab tu, azab tak nangis. Mu tengok je kubur menangis selalu. Nah, apa kata Sayyidina Umar?
Nah, Nabi, aku dengar Nabi mengatakan al-qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Bahawasanya kubur itu satu taman daripada taman syurga ataupun menjadi satu lubang daripada lubang neraka. Nah, maka kalau selamat di dalam kubur, insya-Allah selamat akan datang. Kalau dalam kubur pun kena teruk dah, ke depan tu lagi teruk. Nah, maka penentunya ialah di alam kubur. Maka itulah aku takut sangat ke kubur ni. Nah, begitu. Nah, maka dia kata, sebutlah 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita sebenarnya kita tak ada masalah. Mati cara macam mana pun kita tak ada masalah. Nah, mati tetap mati. Ada orang mati sakit, ada orang mati tua, ada orang mati aksiden, ada orang mati corona. Nah, kena penyakit tu, kena penyakit ni, kecemasan, darah tinggi, lemah jantung. Nah, macam-macam jenis penyakit. Tak ada masalah. Itu ketentuan Allah Ta'ala nak letakkan kita mati bagaimana, itu tak ada masalah. Mati dalam kebun, mati jatuh longkang, mati aksiden, itu kerja Allah Ta'ala. Tak ada masalah bagi kita. Nah, yang masalah selepas daripada mati. Masalah kita kena fikir selepas pada mati. Mati dalam longkang, tapi mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Lebih baik daripada mati atas katil, dikelilingi dengan anak-anak beranak, tapi kalau mati dalam keadaan tidak beriman, mana kita nak pilih? Mana kita nak pilih? Nah, mati dekat kepala oleh orang, mati ditembak oleh orang, nah, mati ditetak oleh orang, tapi mati dalam iman. Mana baik dengan mati di atas katil, dalam ekon mati. Nah, dalam ekon mati, tapi matinya seorang kafir, matinya seorang yang tercabut imannya. Mana kita nak pilih? Biar mati gitu zahirnya, tapi akhirat selamat. Nah, tu. Biar mati gitu, biar mati corona ke tak mandi ke tak ada masalah tu zahir dunia ni. Tak ada masalah. Kata, sudah ni mati ni. Nak tak payah mandi, nak mandi tak boleh, nak semayang tak boleh, nak tayamum tak boleh, semua tak boleh, nak dekat kubur tak boleh, semua tak boleh. Neraka. Nak semua orang mati, semuanya syahid corona ni. Nak orang mati syahid belaka. Sekarang mana orang mati semua syahid. Syahid akhirat. Nak tu lebih baik daripada mati atas katil. Nak orang mandi, orang semayang sekalipun lebih baik. Baik, mati sakit, mati aksiden lebih baik daripada mati daripada mati duk sedap, itu lebih baik sebenarnya. Di akhirat nanti kira sebagai mati syahid. Tengok antara orang mati syahid, orang mati lemas. Nah, orang mati dalam penuntut ilmu, orang mati kena penyakit, taun dan sebagainya, semua dikira mati syahid kata Nabi SAW. Sangat baik. Nah, beruntung dia di akhirat, beruntung. Walaupun dunia nampak teruknya ni mati. Tak penting. Yang penting ni keimanan kita. Selamat kita di akhirat, itu yang paling penting sekali. Nah, kita belum tentu kita mati dalam keadaan bagaimana, kita belum tentu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam iman, keimanan, itu yang penting-penting sekali. Baik, maka di antaranya kata Nabi, kalau orang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, maka selamat dia, dilepaskan dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Wa idza sallaital maghriba faqul qabla an takallama ahadan minan nas. Maka siapa yang apabila sembahyang engkau akan sembahyang maghrib, maka baca olehmu sebelum kamu berkata dengan manusia, Allahumma ajirna minan nar 7 marratin, 7 kali. Lepas sembahyang maghrib baca 7 kali. Tadi selepas sembahyang subuh baca 7 kali. Nah, maka kata Nabi sama juga, fa innaka in mutta min lailatika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nas. Maka bahawasanya engkau, jika mati engkau pada malam engkau itu, kita baca selepas maghrib. Lepas maghrib tadi kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, baca 7 kali. Kalau kita mati malam ni, contohlah kita mati, kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Allah Ta'ala menulis kepada engkau kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala, menyebut di situ. Dalam kitab, kemudian ada menyebut lagi, dia kata man salakallahu jannah. Satu hadis menyebut man sa'alallahu jannah 3 marratin. Siapa yang meminta akan Allah Ta'ala syurga, siapa meminta kepada Allah Ta'ala akan syurga 3 kali, faqalatil jannatu, maka berkatalah oleh syurga, adkhilhul jannah, permasukkan olehmu ya Allah akan orang ni dalam syurga. Syurga minta, ya Allah masukkan orang ni dalam syurga. Wa man istajara minan nar 3 marratin. Siapa yang minta jauh daripada neraka 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar,
qalatil naru, berkatalah oleh neraka, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkanlah dia daripada neraka. Nak syurga tolong minta kita supaya masukkan dalam syurga, neraka tolong minta pada Allah Taala supaya jauhkan daripada neraka. Nak kita cuma tunggu kita je baca, tunggu kita je baca, tapi kita pun malas baca. Nak itu masalah kita. Baik. Maka dia kata, kemudian membaca Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah maha sejahtera, wa minkas salam, dan daripada engkau lah kesejahteraan, wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau lah kembali kesejahteraan. Fahayyina rabbana bis salam, hidupkanlah kami ya Allah dengan sejahtera. Apa dia? Kata ulama, dengan Islam dan iman. Hidupkan kami dengan sejahtera makna dengan iman dan Islam. Bukan hidup sedap, makan sedap, tidur sedap, mewah, bukan begitu. Nah, pada sejahtera, hidup dengan sejahtera, hidup dalam keadaan beriman. Walaupun miskin sekalipun, biar kami beriman. Walaupun fakir sekalipun, biar ada iman. Biar ada iman. Nah, lebih baik daripada hidup kaya-raya tapi tidak ada iman. Lebih baik lagi. Begitu. Wa adkhilnal jannata daras salam, dan masukkanlah kami akan syurga daras salam, negeri yang sejahtera. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hingga akhirnya, hingga akhir kita baca. Sikit lagi. Kemudian wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Ini ayat kursi. Ayat kursi. Tu. Nabi sebut man qara'aha inda khuruji min baitihi, siapa yang membaca ayat kursi ketika keluar daripada rumah dia, kana fi dhamanillah hatta yarji'a, dia di dalam jaminan Allah Taala hingga dia kembali, hingga dia balik. Hingga dia balik semula. Wa man qara'aha dubura kulli salatin, siapa yang membaca ayat kursi dubura, belakang, mana selepas kulli salatin, tiap-tiap sembahyang. Lepas sembahyang kita baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menegahkan dia daripada masuk syurga, illal maut, melainkan mati. Tidak ada yang menegah lagi dia boleh masuk syurga, melainkan mati je yang menegahkan dia daripada masuk syurga. Bila dah mati, direct masuk syurga. Itu maksud dia. Kita ni tak boleh masuk syurga lagi. Kita baca ayat kursi selepas sembahyang, tak boleh masuk syurga lagi. Sebab apa? Sebab kita belum mati. Maka bila kita mati, Allah Ta'ala buka lorong, terus masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Itu kata Nabi. Kelebihan membaca ayat kursi selepas daripada sembahyang. Baik, tengok ayat kursi. Wa ilahukum, bermula Tuhan kamu, ilahu wahid. Tengok mana sikit. Ilahu wahid, ilah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanir rahim, tiada ada Tuhan melainkan dia yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tiada ada Tuhan melainkan dia, ya Allah yang hidup, al-hayyu yang hidup. Al-hayyu yang hidup, maknanya bila hidup tak berhajat dah kepada yang lain, sebab hak lain binasa dan mati. Al-hayyul qayyum lagi pula yang berdiri dengan sendiri, mana tak berhajat kepada makhluk dah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan tidak mengenai akannya oleh mengantuk. Kita ni mengantuk, letih, lapar, lemah, tua, tu. Jadi tak lawa, jadi tak handsome, sakit sana, sakit sini. Allah Ta'ala bukan setakat sakit, bukan setakat lemah, bukan setakat tak elok, mengantuk pun tidak. Nak kata Allah Ta'ala tidak ada kekurangan walaupun sedikit. Tidak ada kekurangan walaupun sedikit. Lepas tu dia buat apa? Dia sentiasa mengawasi. Maka dia kata la ta'khudhuhu sinatun, tidak mengenai akan Allah Ta'ala oleh mengantuk. Allah Ta'ala tidak mengantuk walaupun sedikit, bermakna sangat hebat. Ngantuk pun tidak. Wala naum, dan tidak tidur. Nak mengantuk pun tidak, apatah lagi letih, apatah lagi sakit. Mengantuk. Salah ke mengantuk? Risau ke mengantuk? Tak risau mengantuk. Risau malah ni. Mengantuk? Tak. Mengantuk biasa. Tapi Allah Ta'ala tak lemah. Sikit pun tak lemah. Mengantuk pun tidak. Apatah lagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya Allah barang yang di langit dan barang yang di bumi. Nisbah milik
dan nisbah kerajaan. Allah memiliki apa yang berada di langit, Allah yang memiliki semua yang berada di bumi. Sebab itulah orang baca ayat kursi belaka, maka syaitan, iblis, jin masuk daripada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, begitu. Maka tidak ada lemah bagi Allah Ta'ala walaupun sedikit. Sedikit pun Allah Ta'ala tak lemah. Bermakna seluruh alam semuanya milik Allah, tidak ada boleh mampu melawan Allah Ta'ala, tak ada. Mu setan, mu jin, mu iblis, mu sihir, mu orang lagi, tidak ada yang boleh melawan Allah Ta'ala. Langit Allah Ta'ala kawal, bumi Allah Ta'ala kawal. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Man zalladhi ay la ahada, tidak ada yang boleh, tidak ada seorang pun yang boleh yashfa'u, yang boleh menolong, indahu illa biizni, melainkan dengan izinnya Allah Ta'ala. Tidak ada boleh memudaratkan, tidak ada boleh memberi manfaat, tidak ada boleh menolong melainkan Allah Ta'ala. Ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim, mengetahuilah ya Allah Ta'ala apa yang di hadapan mereka itu, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka itu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', dan tidak ada yang boleh mengetahui, tidak ada yang meliputi mereka itu dengan sesuatu min ilmihi, daripada ilmunya, ilmu Allah Ta'ala, illa bima syaa', melainkan dengan barang yang menghendaki oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang boleh mengetahui, ada seorang pun yang boleh mengetahui daripada kalangan manusia sesuatu perkara pun tidak ada boleh mengetahui, melainkan semua dalam ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala. Nak tipu ke mana? Nak tipu macam mana? Tak boleh tipu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, luasnya kursinya Allah Ta'ala. Luasnya kursi ini ada yang terjemah dengan kekuasaan, ada yang terjemah dengan makna-makna yang lain lah. Ada terjemah dengan ilmu Allah Ta'ala, luasnya ilmu Allah Ta'ala, luasnya kerajaan Allah Ta'ala. Us-samawati wal ard, luasnya kursi itu antara langit dan bumi. Ada yang terjemahkan menyebutkan kursi ini ada semua kursi. Di manakah kursi? Di atas langit yang ketujuh tu ada arasy, ada kursi. Bersamanya kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, luasnya kursi itu di antara langit dan bumi. Itu luasnya kursi. Baik, bukan kursi macam kita kursi ndak. Ini mula. Allah Ta'ala duduk atas arasy. Duduk kat mana? Duduk atas kursi, dia ada kursi dia. Itu rosak akidahnya gitu. Bukan kursi mana gini kursi. Tak. Kursi ni mana satu tempat. Satu tempat. Ada yang terjemahkan dengan suatu tempat yang berada di atas arasy. Bukan kursi. Ni kursi kau ni, bukan kursi kita, bukan. Kursi kita tempat duduk. Kursi Allah Ta'ala tu bukan tempat duduk Allah, bukan. Kalau Allah Ta'ala duduk atas kursi, macam mana duduk Allah Ta'ala duduk atas kursi? Begini ya kursi. Kalau kursi tak ada sandar, begini gayanya. Ke duduk atas kursi, maknanya kursi duduk atas, kita duduk bawah. Bila mengatakan Allah Ta'ala duduk, tak kira duduk atas arasy ke, duduk atas kursi ke, kata duduk boleh merosakkan akidah seorang, kerana menjisimkan, menyamakan Allah Ta'ala dengan cara makhluk duduk. Begini. Itu antara ilmu tauhid lah. Kemudian baik, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan tidak menjadi keberatan untuk memelihara kedua-duanya langit dan bumi. Jadi berat bagi Allah Ta'ala. Wala ya'uduhu, tidak menjadi keberatan bagi Allah Ta'ala hifzuhuma, memelihara, menjaga, mengawasi langit dan bumi ni. Allah Ta'ala tak berat bagi Allah Ta'ala. Wa huwal aliyyul azim, dialah maha mengetahui dan maha besar. Begitulah. Itu antara makna ayat kursi lah. Nak lebih lanjut lagi kena tengok tafsir. Tengok tafsir Quran, yang mana mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita nak tengok makna terjemahan yang lebih luas, maka perlu kembali kepada tafsir Al-Quran, bukan pakai tafsir sendiri. Jangan tafsir sendiri sesak jadinya. Baik, kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
Syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina 'indallahi al-islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini semua pengakuan kita Allah Taala sangat berkuasa, Allah Taala sangat hebat, Allah Taala sangat mengawasi seluruh alam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Memasukkan siang dalam malam, masukkan malam dalam siang. Bila datangnya malam, ke mana perginya siang? Ke mana perginya siang? Tak tahu ke mana kita. Nah, tiba-tiba datang siang, mana perginya malam? Nah, mana perginya malam? Tak tahu pergi mana malam. Tu. Gimana malam tak tahu? Nah, ni siang. Mana pergi siang? Tak tahu. Maka Allah Taala kuasa memasukkan siang dalam malam, memasukkan malam dalam siang. Atukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Menghidupkan, mengeluarkan manusia yang hidup ni daripada yang mati. Apa dia? Itu air mani. Nah, menghidupkan manusia, anak kita, baby kita tu hidup pada mana? Jadi pada mana? Daripada air mani. Pada air mani yang mati tu, nah, air mani tu mati, tak bergerak, tak benda. Air mani mati, air biasa. Nah, air mani. Tetapi bila masuk dalam rahim, dia menjadi sesuatu yang hidup, baby, anak kita. Tu. Betul? Kita ni pada mana? Patut air mani tu mari pada mana pula? Air mani pada kita juga. Kita daripada air mani daripada kita. Terbalik gitu. Maka dia kata, tukhrijul hayya minal mayyit. Mengeluarkan yang hidup ni, saya ni minal mayyit daripada air mani yang mati tu tadi. Saya dijadikan daripada air mani. Air mani tu mari mana? Daripada ayah saya. Maka dia kata, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dikeluarkan akan yang mati air mani tadi daripada yang hidup. Kita juga. Nah, daripada ayah kita. Ayah kita mengeluarkan air mani, jadi kita. Nah, yang hidup. Kita keluarkan air mani, jadi anak kita yang hidup. Nah, main pusing gitu. Baik. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Taala boleh memberi rezeki kepada siapa yang Allah Taala kehendak dengan tanpa dikira, tanpa dihitung. Ada rezeki sihat, ada rezeki duit, ada rezeki anak. Nah, kerana orang tu ramai anak, tapi duit tak ada. Nah, susahnya hidup. Tapi tengok anak, senang rasa. Tu. Orang ni banyak harta, tak terhabis. Anak seorang je. Buah berabak tak ada anak. Kadang-kadang tak ada anak langsung. Hidup senang. Anak pula tak ada. Begitu. Baik, banyaklah. Orang ni harta banyak tapi sakit. Maka nikmat dia harta tapi sakit pula. Orang ni harta tak ada, sihat. Hari-hari panjang buat kelapa. Sampai gitu panjang buat kelapa. Sihat molek. Tu. Tapi duit tak ada. Cari duit, panjang buat kelapa dan sebagainya. Tak ada masalah. Nikmat sihat. Tu. Kemudian subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Inilah wirid yang dibacakan akan dia kemudian daripada sembahyang maghrib. Man sabbahallahu stubura kulli salatin salasa wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabbarallah salasan wa salasina summa tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang bertasbih subhanallah dubura kulli salatin, tiap-tiap selepas sembahyang, salasina wa salasina, salasa wa salasina 33 kali, wa hamidallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Summa tamamal mi'ah, kemudian sempurnakan 100 dengan la ilaha illallah 33 kali, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, tambah cukupkan 100 dengan la ilaha illallah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, ghufirat khatayahu, nescaya Allah Taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Banyak mana buih di lautan?
sangat-sangat banyak, maka banyak itu pun dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak? Baik. Ini antara kelebihan-kelebihan. Kita tahu tak? Kita baca wirid selama ni kita tahu ke tidak? Tak tahu. Dapat ke kita baca? Dapat. Tak tahu hadisnya di mana, tak tahu kelebihannya mana. Tak tahu pun. Tapi kita baca sama lepas sembahyang. Dapat ke pahala? Dapat. Dapat ke kelebihan ni? Dapat. Kita baca sama Allahumma ajirna minan nar. Tahu tak? Duk neraka, duk doa pada Allah Taala, ya Allah selamatkanlah dia ni daripada api neraka ya Allah, sebab dibaca Allahumma ajirna minan nar, sebab dia minta padamu ya Allah tiap-tiap lepas sembahyang 3 kali dia minta. Ya Allah selamatkanlah aku daripada neraka ya Allah, selamatkanlah aku daripada neraka ya Allah, selamatkanlah aku daripada neraka ya Allah. Setiap kali lepas sembahyang dia minta 3 kali. Jauhkan daripada neraka ya Allah, tolong selamatkan dia daripada neraka. Kita tahu ke tidak? Tak tahu. Tapi dapat ke tidak? Dapat. Begitu. Maka inilah yang disusun oleh para alim ulama, walaupun kita tak tahu apa kelebihan zikir, apa kelebihan wirid, apa kelebihan subhanallah dan sebagainya, tapi bila kita baca dapat. Begitu. Baik. Tak nak baca lain ceritalah. Tak nak baca sudah. Tak dapatlah kelebihan-kelebihan ni. Baik. Dan ditambah, inilah dia kata wirid yang dibaca akan dia kemudian daripada sembahyang maghrib, biasanya macam gitulah. Dan ditambah bagi yang lain daripada maghrib, Allahumma la mani'a lima a'taita. Saya rasa setakat itu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan pada kata dan ditambah bagi yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit ini memberi kepahaman kepada kita untuk sentiasalah buat benda baik, dan segala kebaikan yang dibuat oleh orang janganlah kita bantah. Janganlah kita bantah apa jua kebaikan yang dibuat oleh orang. Orang bertahlil, orang berzikir, orang berwirid, orang bertalqin, orang pakai jubah, orang bersugi, orang pakai serban, orang mengajar, orang cakap kebaikan, orang berdakwah, orang sembahyang sunat, dan segala-galanya lah. Janganlah kita marah, sebab itu adalah kebaikan. Maka lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka semuanya ada faedah dan kelebihan yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya si Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada kelemahan ada di saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Betapa rindu hatiku